Lokasi dekat mana? Dekat dengan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid Yang ni ke? maksud kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baru-baru ni kita menyambut kelahiran Nabi kan? Betul tak? Ha. Seperti rasa kan kita buat kan? Okey. Kecintaan orang-orang Saudi, mereka menzahirkan mereka mencintai Nabi. Mereka tak buat macam kita kat Malaysia. Kita berharap apa semua kan. Menzahirkan mereka kat sini ialah dengan apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Cara-cara Nabi lakukan, daripada bangun tidur sehinggalah mereka tidur semula. Nak menunjukkan ialah mereka cinta pada Nabi. Apa yang Nabi lakukan mereka akan buat. Itu disebutkan mereka cintai kepada Nabi SAW. Jadi kita baru bangun tidur, apa yang kita buat yang pertama? Kita tanya tu. Yang pertama mesti ambil phone, betul tak? Dia ambil phone dulu, dia tengok. Tapi kalau dia tengok jam tak apalah. Tengok jam. Dia phone dia tengok benda lain pula kan. Itu tak boleh. Betul, bagus ni. Dia tak alam. Sebab apa? Sebab nak bangun subuh kan. Dia tak alam dulu. Okay, tak apalah. Boleh diterima. Tapi benda yang paling bagus ialah mereka yang bangun pagi baca doa bangun tidur. Siapa hafal doa bangun tidur? Alhamdulillah. Apa doa dia? Itu yang buka handphone tadi tu. Ada. Baik ni. Itu bawa handphone dah tengok doa apa kan. Bila kita bangun tidur, kita bersyukur. Kita sebut Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang patut kita buat dulu. Barulah pergi ambil phone. Tapi tak apa, Haji kata ambil phone sebab nak tengok doa tu. Bagus ya. Okey. Jadi kenapa kita kena buat sunnah Nabi ni? Sebab Nabi dia ajarkan dia cantik dah. Start kita bangun tidur, apa kita buat? Baca doa bangun tidur. Kemudian apa lagi Nabi buat? Sapu muka. Mandi. Setelah itu apa? Nabi sucikan diri dia, bersugi. Pernah bersugi tak? Tak pernah kita pergi sugi. Bersugi. Kalau kita pakai bui kan. Tapi kalau pakai sugi tu lebih baik. Sebab apa? Sebab setiap kali Nabi nak solat, Nabi akan letakkan sugi. Nak menunjukkan setiap kali Nabi nak solat, Nabi akan bersihkan gigi dia. So kena amalkan tu. Maksudnya kita nak solat tak boleh bau mulut yang mulut yang busuk. Kena yang wangi. Tu kebersihan Nabi sangat jaga. Kemudian dalam keadaan tu Nabi dah siap mandi apa semua. Yang pertamanya sebelum nak pergi solat subuh, Nabi akan bersama dengan isteri Nabi SAW dalam keadaan apa? Bermesra, bersembang. Pernah tak kita sembang dengan isteri kita sebelum subuh? Jarang kan? Tapi benda Nabi lakukan. Sebab apa? Nabi nak bagikan inspirasi dalam kehidupan Nabi. Keluarga tu sangat penting. Kadang-kadang kita bangun subuh kan, kita lepas subuh terus pergi kerja, isteri kita tak jumpa apa pun. Tapi kena buatlah apa ni? Bersama dengan Nabi dulu, bersama dengan isteri Nabi, isteri. Kemudian dalam keadaan tu, lepas tu barulah Nabi akan menunaikan solat subuh. Sebelum itu Nabi akan solat tahiyatul masjid dulu. Tu. Jadi sunnah-sunnah ni kita kena belajar ni. Kita tahu apa yang Nabi buat sepanjang Nabi bangun tidur sehinggalah Nabi tidur semula, supaya kita tahu amalan-amalan ini dekat pada kita. Sebab apa? Kita nak cintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat Maulid Nabi, mereka sayang kepada Nabi tu dalam keadaan mereka nak tunjukkan ialah zahir mereka, kecintaan mereka ialah mengikuti sunnah. Sunnah-sunnah yang telah ditinggalkan. Sebenarnya banyak lagi sunnah Nabi kita tak tahu. Yang banyak yang kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita tak belajar apa yang hadis-hadis Nabi yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tidur, kan? Nak makan. Nak makan. Jadi sebelum zuhur Nabi buat apa? Nabi qaulilah. Apa maksudnya? Tidur sekejap. Tidur sebentar. Itu kenapa tidur sebentar? Sebab Nabi bangun tahajud awal. Jadi Nabi kena berehat kepada Nabi akan berehat sebelum zuhur, dan lepas tu dah baru Nabi akan solat balik. Solat apa? Solat zuhur. Nak menunjukkan ialah kita ni kena berehat juga. Itu benda-benda ni cuba kita lakukan. InsyaAllah kita akan rasakan kenikmatan bila kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan pada waktu pagi, waktu-waktu senja macam ni, apa yang doa Nabi ajarkan? Nabi doa Allahumma ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang tu kita kena hafal tu doa tu. Sebab apa? Itu doa sebelum nak pergi kerja kan. Dalam kereta jam ke apa, kita doa Allahumma ilman nafi'a. Ya Allah, ya Tuhan aku, beri kepada aku ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'ah, ilmu manfaat. Maksudnya ilmu ni bukan ilmu agama je. Ilmu apa yang kita belajar, dia ada berikan manfaat pada kita
dan juga berikan manfaat pada orang lain. Yang penting pada orang lain lah. Walaupun takdir kita tak apa untuk orang lain. Maksudnya apa? Contoh kita jadi doktor, manfaat pada orang lain. Betul tak? Kita pesakit, kita jaga apa semua, manfaat pada orang lain. Itu lebih baik. Wariskan thayyibah. Lepas kita dapat ilmu, kita nak minta rezeki yang baik. Supaya hasil daripada kita dapat tu memang hasil daripada benda yang baik, kita dapat rezeki tu. Dan yang terakhir iaitu apa doa dia? Wa amalan mutaqabbala. Iaitu Amalan yang diterima. supaya kita dah mendapat apa? Wa amalan, iaitu amalan yang diterima oleh Allah SWT. Hak tu kita kena banyakkan doa. Sebab apa? Sepanjang kita hidup ni, kita tak tahu amalan kita yang mana yang Allah terima dan amalan mana yang tak Allah tak terima. Betul tak? Kadang-kadang macam saya lah, alhamdulillah rezeki Allah Ta'ala bagi, setiap bulan dah dapat datang ke Mekah. Tapi saya tak tahu amalan apa yang Allah terima sepanjang aku pergi ni. Jadi kena minta apa? Ya Allah, aku kau terimalah segala amal-amal aku ini. Kena doa tu. Tu doa pagi-pagi sebelum pergi kerja, kita berdoa. Itu amalan yang Nabi ajarkan pada kita. Okey? Sama juga kalau kita menaik Zamzam. Nabi pun suruh kita berdoa. Doa tu pun sama juga, kecuali doa yang terakhir lah. Kita sebut wa amalan mutaqabbala. Dia minta supaya diberikan kesihatan yang baik. Wa syifa kulli dam. Sebab apa? Air ni ada syifa. Jadi tu saya kata, kalau siapa minum air Zamzam, sebelum dia baca bismillah tu, dia doa dulu apa dia nak minta. Mintalah kesihatan yang baik, apa kita nak minta, apa semua, kemudian baru kita minum bismillah. Itu cara yang Nabi ajarkan. Jadi itu amalan tu saya akan terapkan dalam tuan-tuan punya program ni, supaya saya akan sharekan saya masa ke semasa apa yang sunnah-sunnah yang Nabi ajarkan, supaya kita boleh ikut. Kita datang ni bukan sekadar umrah, lawatan tak, kita akan juga meresapkan apa yang sunnah Nabi lakukan sepanjang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat bawah ni ini tempat kelahiran sajalah. Dia tidak ada apa-apa ibrah. Dia bukan ada apa-apa benda yang kita boleh ambil kat situ. Kecuali ibrah, iaitu pengajaran tempat yang Nabi pernah lahir di sini, dan sejarah dia ialah Nabi pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Nabi supaya menemani Nabi SAW untuk berhijrah ke Jabal Sur. Itu sejarah dia yang kita akan tengok. Okey. Jadi itulah kenapa Abu Bakar Siddiq orang yang pertama menjadi khalifah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia yang bersama dengan perjuangan Nabi sekali. Dia orang yang pertama. Jadi setelah Nabi wafat, setelah itu Nabi arahkan kalau sekiranya dalam keadaan aku tidak menjadi imam, yang akan menggantikan aku ialah Abu Bakar Siddiq. Jadi sewaktu itulah Abu Bakar Siddiq merupakan khalifah yang pertama setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Jadi boleh faham tentang sejarah berkenaan dengan Mekah ni. Dari di Mekah ni apa? Ada Kaabah Al-Musharifah. Kaabah tempat berkumpulnya orang Islam untuk mengkiblatkan solat, dan di Kaabah itu juga ada apa? Ada tempat-tempat doa yang sangat-sangat mustajab. Jadi kalau pergi ke Kaabah tu, kalau kita tawaf tu, banyakkan kita tawaf, melakukan tawaf sunat. Jadi umrah kita dah selesai, betul tak? Umrah wajib dah selesai. Jadi lepas kita buat apa? Banyakkan tawaf sunat. Tawaf sunat, setiap kali kita langkah, itulah pahala kita. Jadi kita jangan berungut. Kalau sekiranya tak dapat tawaf kat bawah, kat atas jauh kan. Itu sekali langkah, sekali banyak pahala kita. Walaupun dia jauh sikit, tapi kita rehat je, santai je. Kalau penat kita rehat dulu, kita sama balik. Sebab itu tawaf tu sangat penting. Jadi antara kemuliaan mereka datang kat sini ialah memperbanyakkan tawaf sunat. Lagi apa kena buat lagi kat sini? Selain bertawaf sunat, membaca Al-Quran. Baca Quran di dalamnya. Okey? Dan juga berzikirkan banyak di dalamnya. Kemudian yang terakhir, kalau dia mampu buat, dia dapat melihat Kaabah pun, Allah Ta'ala akan berikan pahala pada dia. Jadi orang yang melihat Kaabah, dia tak buat apa-apa pun, dia lihat Kaabah pun dapat pahala lah. Tu katakan kat bilik tu kita letakkan untuk tidur je. Malam ke, waktu malam kita cuba i'tikaf. Masa ni kita cuba i'tikaf, cari peluang. Masa pagi-pagi kita bangun kan, kita cari peluang untuk kita beriktikaf di dalam masjid. Sebelum subuh tu kita masuk dulu, kita beriktikaf, baca Quran. Dan kalau sempat, dalam keadaan kita dah beriktikaf tu, kita baca Quran, berzikir. Antara zikir sunnah Nabi ajar macam mana zikir? Zikir yang terbaik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyakkan zikir. Itu antara sunnah yang Nabi ajarkan kepada kita supaya kita dapat amalkan ikut sunnah Nabi SAW. Dan di dalam kat Masjid Haram lagi apa lagi ada?
iaitu lokasi Muntazam. Tempat yang sangat-sangat mustajab doa. Muntazam dekat mana lokasi dia? Dekat dengan pintu Kaabah tu kan. Jadi pintu Kaabah tu kita duduk dekat situ, kita berdoa di situ. Tapi kalau tak dapat orang ramai, kita jalan je lah berdoa. Jadi ala kulli hal, sepanjang kita tawaf itu, itulah doa kita. Ustaz, doa banyakkan doa. Doa ni kita tak perlu dengan dengan buku aja. Kita doa apa yang perasaan kita nak. Kita minta yang apa perasaan kita nak, itulah kita nak minta ke hajat kita. Okay, sebab apa itu tempat-tempat yang sangat mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara sebuah ringkaslah saya boleh berikan. Nanti kita akan sambung nanti insya-Allah. Esok kita akan ziarah di luar pula. Okey, saya ada kaitan juga dengan Masjid Haram. Saya akan bersamakan cerita bagaimana peristiwa itu berlaku setelah Nabi SAW berhijrah yang pertama, dalam keadaan itu macam mana Nabi berhadapan dengan orang Quraisy. Dan insya-Allah kita akan sambung pada pukul 7.30 pagi di lobi. Kita akan ziarah di luar. Kita akan jalan di lokasi-lokasi sejarah, iaitu tempat-tempat haji. Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat sejarah yang lain kita akan bawa. Dan setelah itu siapa yang dah buat umrah boleh bawa ke ihram. Cuma umrah yang kedua ni bukan umrah wajib. Dia umrah sunat je. Siapa nak buat boleh, yang tak buat pun tak apa. Tapi siapa yang nak buat umrah sunat ni, dia boleh niatkan untuk orang lain, bukan untuk diri dia. Contoh, dia buatkan untuk ayah yang telah meninggal dunia, dan dia boleh buat niatkan. Ataupun mak dia yang telah meninggal, kita boleh buatkan. Okey? Niatkan balik lah. Ataupun kita boleh niatkan saja, tak apa. Sebab apa? Umrah ni dia tidak ada had. Walaupun dia pernah pergi umrah ataupun haji ke, kita boleh je buatkan untuk dia. Untuk seorang. Yang penting satu mikot, satu tempat umrah, satu orang saja. Dia tak boleh satu tempat mikot, dia niatkan untuk satu kampung, tak boleh. Dia niatkan satu kampung saya kerana Allah Ta'ala, tak boleh lah. Macam bacaan doa dia niatkan untuk satu orang saja boleh niat di tempat mikot. Jadi kalau tak ada, kalau contoh saya tak tahu nak buat untuk siapa. Tak payah buat pun tak apa. Sebab dia sunat je. Yang penting orang yang tak buat umrah ni, umrah sunat, dia kena banyakkan tawaf sunat di dalam Masjid Haram. Ustaz, macam bacaan doa dia macam mana pula? Kalau untuk umrah sunat yang kita buat untuk orang tu, badan umrah tu. Niat dia, niat dia kita doakan, kita doa pula. Kita niatkan atas nama dia saja. Kita sebut labbaika umratan, kita sebut je nama dia. Dia Ta'ala, itu je lah. Masa sebut patut cara buat macam mana? Cara buat dia sama macam kita buat umrah yang pertama. Maksudnya dalam keadaan rukun yang pertama, niat di miqat, tawaf 70 singan. Masa kita buat tawaf tu, doa dia tu untuk arwah tu lah. Kita doa untuk kita boleh, untuk arwah boleh. Tapi selebihnya untuk arwah lah, sebab kita niatkan untuk dia. Jadi kalau kita buat untuk arwah, adakah pahala sampai juga pada kita? Jawapannya sampai, sebab kita buatkan untuk dia. Contohlah ada arwah kan, kita punya isteri ataupun kita punya mak ke ayah ke yang meninggal, dia punya harta tu kita boleh gunakan untuk berikan pahala pada dia. Macam mana kita nak buat? Harta itu kita beri kepada kebaikan. Contoh bawa ke masjid ke, tolong orang susah ke, dia akan sampaikan kepada mereka. Sama juga macam kita buat umrah. Kita niatkan untuk dia, untuk melaksanakan umrah, tetapi pahala akan sampai pada dia sebab kita niatkan atas nama dia. Sampailah ke tahallul lah. Sampai ke tahallul sama. Sebiji. Macam harta kan, kalau kita ada harta, kita ada duit ni, aku rasa harta ni nak niatkan atas nama mak aku lah, dia dah meninggal, pun pahala sampai pada dia. Sebab apa sampai? Sebab doa anak yang soleh itu akan sampai. Sebab apa? Sebab dalam hadis sebut setelah kita mati hanya 3 perkara je yang yang akan kekal berselama-lamanya. Siapa tahu? Setelah mati semua amalan akan terputus kecuali 3 perkara je. Apa dia? Amal. Daripada anak yang Doa soleh. anak yang soleh. Kan doa kan? Antara doa sedekah apa semua sekali lah. Yang kedua, Amal. sedekah tu jariah. Sedekah. Dia sedekah kata nama dia, dapat pahala. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Mak ayah kita lahirkan kita sampai kita berjaya. Jadi dengan ilmu tu lah kita memberikan manfaat pada orang lain, dia dapat pahala. Jadi tu antara benda yang 3 perkara setelah kita mati, 3 perkara ni akan kekal berselama-lamanya. Maksudnya dengan kekal tu kita doa, kita sedekah ke atas nama dia, kita buat umrah atas nama dia, ataupun kita buat haji atas nama dia, semua berpahala berpanjangan. Jadi kalau kita sayang pada mereka yang telah tiada, kita banyakkan amalan kita atas nama dia. Itu antara kebaikan bagi kita yang hidup ni. Lagi-lagi dia anak yang soleh yang mendoakan kepada ibu bapa, insya-Allah.
Okey boleh setakat ni? Sekarang pukul apa dah?